Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung lagi tajuk kita untuk pelajaran 13, iaitu tajuk Haji dan Umrah bahagian kedua. Bahagian pertama hari itu kita telah belajar dan kita telah menguasai berkaitan dengan maksud Haji dan Umrah. Yang kedua, kita dah jumpa juga hukum melaksanakan Haji dan Umrah. Yang ketiga, kita dah jumpa dengan dalil nakli Haji dan Umrah. Dan kita juga dah melihat tajuk sebelum ini, iaitu syarat-syarat wajib Haji dan Umrah. Siapakah orang yang wajib mengerjakan Haji dan Umrah? Itu kita telah jumpa dalam bahagian pertama. Jadi untuk hari ini, bahagian kedua, anak-anak pelajar boleh merujuk ke teks kita, muka surat 93 hingga 100. Baik, kita teruskan dengan fokus kita pada hari ini. Apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Yang ini kita dah jumpa tajuk yang pertama itu, bahagian pertama syarat wajib Haji dan Umrah kita dah jumpa. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan rukun Haji dan Umrah. Kemudian kita akan melihat pula apakah perkara-perkara wajib Haji dan Umrah. Dan yang ketiga, untuk bahagian dua ini kita akan melihat amalan-amalan sunat Haji dan juga Umrah. Baik kita akan teruskan dengan tajuk kita yang pertama untuk hari ini berkaitan dengan rukun Haji dan Umrah. Baik, kita akan tengok satu persatu apakah dia perkara-perkara yang termasuk dalam rukun Haji dan Umrah. Jadi sebelum tu kita akan tengok dulu apa maksud rukun Haji. Kena tahu dulu apa dia rukun Haji Okey, rukun Haji adalah perkara yang wajib dilakukan dan jika tertinggal salah satu, hajinya tidak sah. Penting sangat Maknanya kita laksanakan semua sekali. Kalau kita tertinggal salah satu, haji kita tidak sah. Itu perkara rukun. Rukun yang mesti kita laksanakan Baik, kita tengok satu persatu. Apakah dia rukun haji? Yang pertama ialah mengerjakan niat mengerjakan haji. Bagi umrah pula adalah niat mengerjakan umrah. Maknanya rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah wukuf di pada Arafah. Wukuf merupakan rukun bagi haji sahaja. Umrah tak ada wukuf Baik, yang ketiga, tawaf di Kaabah ataupun tawaf di Baitullah. Ini merupakan rukun bagi haji dan juga umrah. Yang keempat, sa'i. Sa'i juga merupakan rukun haji dan juga rukun umrah. Seterusnya, kita lihat bercukur ataupun bergunting. Ini juga rukun haji dan juga rukun umrah. Dan akhir sekali adalah tertib untuk terusan Baik, kalau kita tengok paparan ni, haji mempunyai 6 rukun, iaitu niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan juga tertib. Manakala umrah pula ada 5 rukun, iaitu niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan juga tertib. Tengok ni, kita nampak perbezaan dia Perbezaan antara rukun haji dan juga rukun umrah. Bezanya yang paling ketara adalah rukun haji ada wukuf di pada Arafah, rukun umrah tiada wukuf. Itu beza yang paling ketara untuk rukun Baik, kita teruskan, kita lihat huraiannya satu persatu. Apakah dia niat haji dan umrah? Okey, ini adalah niat haji dan juga niat umrah Baik, yang hajinya ialah niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu untuk niat haji. Baik, kita tengok niat umrah pula. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini rukun yang pertama, niat haji dan juga umrah Baik, anak-anak kita tengok rukun yang kedua. Wukuf. Apa dia wukuf? Okey, wukuf ialah berada di padang Arafah walaupun seketika, bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Yang pertama, kita kena berada pada Arafah. Bila masanya? Masanya
Bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah. Tamatnya bila? Tamatnya sehingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu ialah waktu wukuf. Wukuf ni rukun bagi haji sahaja, tiada bagi umrah ya. Baik, kita tengok rukun yang seterusnya iaitu tawaf. Apa dia tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Sudut kita mula tadi itulah tempat berakhir untuk kira satu pusingan ya. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya, sebanyak 7 pusingan. Pastikan cukup 7 pusingan ya. Baik, kita tengok tawaf ni dia ada jenis dia. Okay, ada 4 jenis tawaf. Yang pertama tawaf qudum, iaitu tawaf selamat datang, yang sunat kita kerjakan. Yang kedua tawaf ifadah. Ifadah iaitu tawaf rukun, ini wajib kita kerjakan. Yang ketiga tawaf wada, iaitu tawaf selamat tinggal, yang ini juga wajib kita kerjakan. Dan yang keempat tawaf sunat. Sebab saja kita sampai ke kuarter Mekah, sunat lah kita kerjakan ya. Baik, kita dah jumpa tadi tawaf. Benda yang paling penting kita kena ingat pada tengah tawaf ialah Kaabah dan 7 pusingan ya. Kemudian mengelilingi Kaabah dan 7 pusingan. Kemudian jenis tawaf kita ada 4 tadi, iaitu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada' dan juga tawaf sunat. Ini rukun yang ketiga. Baik, kita pergi kepada rukun seterusnya, sa'i. Apa dia sa'i? Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 7 kali berulang-alik, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah dengan syarat-syarat yang tertentu. Sa'i merupakan rukun haji dan juga rukun umrah ya. Baik, kita teruskan dengan rukun yang seterusnya, iaitu bercukur dan juga bergunting. Bercukur atau bergunting. Apa dia bercukur atau bergunting? Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Bagi perempuan kita akan pilih bergunting lah, sekurang-kurangnya 3 helai ya. Dan bagi lelaki disunatkan untuk membotakkan kepala lah, bercukur rambut ya. Baik, itu masuk bercukur dan bergunting. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya adalah mengikut susunan, mengikut urutan ya. Kalau bermula dengan niat, tadi mesti mulakan dengan niat. Selepas niat wukuf, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, bercukur dan bergunting, dan kemudian tertib lah. Itu maksudnya tertib ya, mengikut urutan. Yang awal kita awalkan, yang kemudian kita kena kemudiankan. Okey, itu dia tadi rukun-rukun haji dan umrah. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok pula apakah perkara wajib haji dan juga umrah. Ya. Kita akan tengok dulu apa maksud perkara wajib haji. Okey, perkara yang wajib dilakukan dan jika tertinggal salah satu hajinya sah tetapi dikenakan dam ialah denda. Kalau rukun tadi wajib dilakukan, jika tinggal salah satu hajinya tidak sah. Tapi bagi perkara wajib haji, jika tertinggal salah satu hajinya masih sah. Tapi dikenakan dam, iaitu membayar denda ya. Okey, kita tengok. Apa dia perkara-perkara yang termasuk dalam perkara wajib haji dan umrah. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Dua-dua ada. Haji pun ada, umrah pun ada. Ya. Baik, yang kedua, bermalam di Muzdalifah, perkara wajib bagi haji sahaja. Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah Aqabah, juga perkara wajib bagi haji. Yang keempat, bermalam di Mina, juga perkara wajib bagi haji. Yang kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga Jamrah. Ini pun pada haji juga. Dan yang keenam, menjauhi larangan ihram. Yang ini perkara wajib bagi haji dan juga perkara wajib bagi umrah. Jadi kita tengok satu persatu ni. Perkara wajib bagi haji ada 6, iaitu berniat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra, bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga Jamrah, dan yang keenam adalah menjauhi larangan ihram. Itu adalah perkara wajib bagi haji.
Dan manakala bagi umrah pula ada dua sahaja perkara wajibnya, iaitu berniat ihram di miqat dan juga menjauhi larangan ihram. Ya, ada 6, ada 2 ya. Nampaklah kita dah nampak. Haji ada 6 perkara wajib dan umrahnya ada 2 sahaja ya, iaitu niat dan juga perkara larangan. Okey, baik. Kita teruskan tengok apakah keterangan berkaitan dengan perkara wajib haji ni satu persatu ya. Baik, kita tengok yang seterusnya. Niat ihram di miqat. Apa dia maksud miqat? Niat ihram tadi kita dah jumpa dalam rukun ya. Niatnya macam mana kita dah jumpa tadi. Okey, miqat. Miqat maksudnya ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Miqat ialah tempat ataupun masa, ketentuan tempat ataupun masa ya. Dan miqat ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama miqat makani dan yang kedua miqat zamani. Apa dia miqat makani? Miqat makani ialah ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Maknanya tempat kita nak berniat ihram, di mana kita boleh berniat ihram. Tempat dia tu miqat makani. Miqat zamani pula ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram. Bila masanya dia boleh berniat ihram? Bagi haji ialah 1 Syawal hingga masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Jadi makani ialah ketentuan tempat, zamani adalah ketentuan masa. Ya. Baik, untuk makani ni tempatnya di mana tempat kita boleh berniat ihram? Ada 5 tempat. Ni kita tengok satu persatu ya. Baik, yang pertama namanya Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Yang ini tempat berniat bagi jemaah yang datang dari arah Madinah. Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Yang kedua, Zatul Irqin. Yang ini tempat berniat bagi jemaah yang datang dari arah Iraq. Yang ketiga, Qarnul Manazil. Bagi jemaah yang datang dari arah Malaysia. Dan juga Asia Tenggara. Yang keempat, Ya Lamlam. Yang ini tempat berniat bagi jemaah yang datang dari arah Yaman. Dan yang kelima, Juhfah, iaitu tempat berniat bagi jemaah yang datang dari arah Mesir dan Tunisia. Ya, baik, kita ada 5 miqat ya. Niat sebelum tadi miqat ialah sebarang tempat ataupun masa. Kita ada 2 jenis miqat, iaitu miqat makan dan miqat zamani. Makani ialah tempat, zamani ialah masa. Dan untuk makan ni kita ada 5 tempat yang boleh kita berniat haji, ihram haji, iaitu Zulhulaifah dan Bir Ali. Yang kedua Zatul Irqin. Yang ketiga Qarnul Manazil. Dan yang keempat Ya Lamlam. Yang kelima adalah Juhfah. InsyaAllah kita boleh ingat ya, mudah saja. Dan kita teruskan dengan yang kedua tadi, iaitu bermalam di Muzdalifah. Apa dia maksud bermalam di Muzdalifah? Iaitu berada di Muzdalifah, nama tempat ya, selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah ya. Okey, itu ya waktu bermalam di Muzdalifah. Dan perkara wajib seterusnya adalah melontar anak batu di Jamrah Kubra. Okey, apa dia? Masa dia bila? Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, baik, kita teruskan dengan perkara wajib yang seterusnya, iaitu bermalam di Mina. Bila waktu dia berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu bermalam di Mina. Dan rukun yang seterusnya, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Okey. Ada 3 jamrah kan? Yang pertama jamrah sughra, yang kedua jamrah wusta dan juga jamrah kubra pada hari tasyrik. Tasyrik tadi ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Okey, maksudnya bila masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Baik, kita teruskan dengan perkara wajib yang seterusnya. Menjauhi larangan ihram. Apa dia perkara larangan ihram? Ada beberapa kategori. Ya, untuk mudah kita ingat ada beberapa kategori. Yang pertama, kategori kecantikan. Kecantikan ni termasuk apa? Memakai minyak rambut, mencabut bulu dan rambut. Dan yang ketiganya memotong kuku. Ini masuk dalam kategori kecantikan.
Yang ini larangan bagi lelaki dan juga perempuan. Ya. Baik, tengok kategori yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Wangi-wangian. Sama ada kita pakai pada badan kita, pada pakaian ataupun menghidunya. Itu adalah larangan dalam ihram. Yang ketiga, dari segi pakaian pula. Tengok aspek pakaian. Berjahit dan bercantum, maknanya pakaian berjahit dan bercantum adalah dilarang. Menutup kepala juga adalah dilarang bagi lelaki sahaja. Ya. Kalau perempuan tak pakai tak berjahit ni, jadi kisah lain lah pula ya. Lelaki sahaja. Okay. Tak boleh pakai pakaian berjahit dan tak boleh menutup kepala bagi lelaki saja. Ini kebiasaan. Okey, bagi perempuan pula tidak boleh menutup muka. Kena buka muka dia. Macam kita waktu semayang lah pakai telefon kan. Macam pakai telefon itulah keadaan muka kita sepatutnya kena buka ya. Okey, kemudian satu lagi berkaitan dengan pakaian adalah memakai sarung tangan. Yang ini larangan bagi lelaki dan juga perempuan. Baik, kita teruskan dengan larangan yang keempat. Alam sekitar. Alam sekitar. Apa yang tak boleh kita buat? Suatu dalam ihram, memburu binatang buruan dan juga memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk dalam kategori alam sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima. Larangan yang kelima adalah hubungan seksual, iaitu yang pertama berkahwin. Kahwin tak boleh, mengahwinkan pun tak boleh, atau menjadi wakil untuk menerima nikah. Nanti dalam bab perkahwinan kita akan belajar macam mana nak jadi wakil untuk menerima nikah ya. Dia nanti kita akan jumpa ya. Baik, yang kedua, melakukan perbuatan merangsang syahwat. Ini juga adalah larangan. Dan yang ketiga, melakukan persetubuhan antara suami dan isteri. Jadi, larangan dalam ihram haji kita ada 5. Yang pertama berkaitan dengan kecantikan. Yang kedua tadi berkaitan dengan wangi-wangian. Yang ketiga berkaitan dengan pakaian. Yang keempat berkaitan dengan alam sekitar. Dan yang kelima berkaitan dengan hubungan seksual. Kalau kita ingat 5 ni, 5 tajuk penting dia ni, tajuk utama dia ni, insyaAllah kita akan ingat yang ni. Kalau kita nak ingat semua secara sembrono mungkin kita tak ingat. Sebab banyak kan. Tapi kita ingat yang 5 dulu. Cantik kan kita ingat benda. Cantik rambut, kuku, bulu. Cantik kan. Nanti kita akan buat, insyaAllah saya akan sediakan video nanti untuk kita mengingat ya, video lain untuk kita kaedah mengingat ya. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya adalah amalan-amalan sunat. Tadi kita dah jumpa yang pertama rukun haji dan umrah. Kemudian kita dah jumpa juga perkara wajib haji dan umrah. Dan yang ketiga ni kita akan tengok pula apakah amalan-amalan sunat haji dan juga umrah ya. Baik, yang pertama mandi sunat ihram. Sebelum memakai pakaian ihram ya, kita disunatkan untuk mandi sunat ihram. Yang kedua, solat sunat ihram. Selepas berpakaian ihram dengan sempurna, kita disunatkan untuk solat sunat ihram ya. Baik, yang ketiga, mengucapkan talbiyah. Banyak mengucapkan talbiyah ya. Selepas saja berihram tu banyak kita mengucapkan talbiyah. Apa dia lafaz talbiyah ni? Biasa kita dengar kan. Kalau tengok pada video-video haji biasa kita dengar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah lafaz talbiyah yang biasa kita dengar dalam musim haji kan. Kalau dengar tu bergema je belum kan. Sonok je rasa kan. Cuk je hati ya. Itu yang mesti kita dengar ya. Dah biasa insyaAllah kita pun dah hafal. Dan yang keempat, mengutip anak batu. Mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah ya. Dan amalan sunat seterusnya ialah ini bagi haji sahaja, tiada pada umrah. Dan amalan sunat yang seterusnya adalah solat sunat selepas tawaf, iaitu sunat dilakukan di belakang makam Ibrahim. Baik, itu sahaja untuk perkongsian kita pada kali ini untuk bahagian 2 tajuk haji dan umrah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk tajuk bahagian ketiga haji dan umrah selepas ini ya. InsyaAllah sekian dahulu, semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.